Bila Ramadan, kebiasaannya telekung. Telekung ni selalunya orang excited kan. Yelah kita ada tarawih. Tapi kalau Mira pula, Mira memilih untuk pakai yang apa yang ada je. Sebab kebetulan Mira memang suka mengumpul telekung dan juga jubah. Jadi memang selalunya banyak dapat hadiah kan. Banyak dapat daripada online-online business ni. Jadi Mira akan guna apa yang ada. Kita recycle semula supaya tidak membazir. Kita mesti excited kan nak solat tarawih, nak pakai telekung cantik-cantik. Jadi as for me, I lebih memilih untuk beli telekung untuk I pakai sepanjang bulan Ramadan. Dari segi material, untuk telekung I lebih suka kain yang lembut, sejuk dan juga selesa nak pakai. Bila kita beli setahun sekali, itu pun nak sambut bulan puasa, untuk hari raya. Jadi mestilah nak yang selesa pakai. Saya sambut Ramadan dengan bersederhana. Dari segi pakaian, dari segi tudung ataupun telekung, itu semua tidak menjadi kemestian bagi saya. Kalau adalah yang cantik, mungkinlah beli juga. Sebab saya pun baru juga tengok online shopping kan, nak cari telekung. Tapi buat masa ni tidak lagi memaksa diri saya untuk mesti beli telekung tu. Sebab telekung yang ada pun masih elok, masih sedap pakai lagi. Itu dia antara pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ada yang memang guna pakai apa yang sedia ada yang memang tukar setahun sekali, ada yang memang kerap kali dan tukar. Dan kalau kita lihat antara pilihan penonton-penonton, pastinya kalau kita nak orang kata nak beribadah ni kan, nak kelihatan cantik, bersih, dan fabrik yang digunakan tu pun penting juga kan, terutama sekali telekung. Kalau saya pun, saya suka telekung yang fabrik cotton yang sejuk. Ya, tak adalah kita nak beribadah tu berpeluh-peluh kan. Kalau lagi satu saya nak sentuh mungkin untuk ibu-ibu kita kan yang dah berumur, mereka nak keselesaan. Macam mana antara keselesaan jubah dan juga telekung ni, kejap lagi kita nak kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan tetamu kita yang telah pun bersedia di sebelah saya ni, iaitu Syahruban Muhammad atau lebih dikenali sebagai Liza, selaku pengasas Abaya Lubna. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Kita tengok serba-serbi orang kata hitam tu dah sampai mood Ramadan tu. Okey. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu dalam talian. Kita bersama dengan Puan Aronep Zabidi selaku pengasas telekung Alina. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Baiklah, hari ini 28 Syakban. Kita mungkin boleh tanyakan kepada Liza dahulu. Beberapa hari saja lagi sebelum kita menjenguk bulan Ramadan. Dan saya kira setiap kali nak menjelang Ramadan ni, ramai juga dalam kalangan wanita, ibu-ibu, lelaki pun ada juga yang nak mula membeli telekung, membeli jubah, nak dihadiahkan kepada ibu, isteri, adik-beradik dan sebagainya. Jadi kalau kita cakap tentang Ramadan ni, warna-warna yang sesuai, fabrik yang sesuai diguna pakai di bulan Ramadan untuk menggayakan jubah itu sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput kami untuk membincangkan topik hari ini. Okey, back to question tadi. Warna-warna yang sesuai. I mean, obviously, selain dari putih, memang kebanyakan jubah orang suka pakai putih, bulan Ramadan, dan juga hitam. So, the other colour yang memang cantik ialah pastels. Okay, kita memang bawa banyak colour pastel daripada tahun lepas, juga tahun ni juga. So all our colour pastel ni memang sesuai dipakai, not even bulan Ramadan, any day of every I mean like semua hari pun boleh pakai. Tapi sebab kebanyakan orang sekarang ni memang suka pakai warna pastel, so kita memang bawa banyak colour-colour pastel. So kita ada dalam 20 colour pastel yang kita kenalkan daripada tahun lepas dan juga tahun ni. Boleh pilih warna kegemaran. Tapi kalau bercakap mengenai jubah ni sendiri, mestilah ramai yang suka pada praktikalnya, yang mungkin boleh pakai dan terus solat ataupun selesa yang pasti kan. So jubah kita memang kita ambil material yang lembut, senang, macam ada jubah yang memang tak payah gosok. And then dia selesa, macam dia tak panas. So untuk solat ni sebenarnya kita dah memang ada jubah yang dengan khimar sekali. So you boleh sarung je khimar kita, macam yang model pakai ni. Warna putih ni. Yang ini memang boleh terus kita bawa solat. Cantik. Dah cukup khimar tu dah panjang. So boleh pakai stocking kaki je. Dah boleh pakai untuk solat. Dia memang
sesuai lah. Kalau pergi umrah pun memang Ya. sesuai. Berbalik kepada practicality apa yang Fatin katakan tadi tu kan, kalau kita lihat apa yang sedang digayakan oleh model juga ketika ini sebenarnya jubah berwarna putih, orang kata nampak bersih suci Betul, kan untuk betul. bulan Ramadan ni, dan khemar tu yang paling penting sekali. Kadang-kadang ada juga rekaan-rekaan jubah ni ada sedikit jarang dan sebagainya kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memastikan bahawa jubah yang dipakai ini sesuai nak dibawa ke masjid, sesuai nak solat berjemaah dengan keluarga. Jubah ni actually semua jubah sesuai. Dia cara pemakaian sebenarnya. Kalau yang pakai, sebab sekarang ni rakyat Malaysia semua ramai yang suka ada rendah, lace. Okey. So kalau macam pakai jubah yang ada rendah ni, boleh pakai. Cuma you kena pakai inner yang sesuai. So dia tak adalah nampak macam terlalu Tak nampak kulit lah. Ya, betul. Okey. And then ada juga rendah dia yang ada batu-batu. So kalau batu-batu ni sesuai lagi pakai untuk occasion yang lagi glamour, pergi majlis yang lagi puasa glamour. So kalau jenis yang tak nak pakai yang ada batu-batu, sebab tu kita buat jubah yang ada cuma without batu. So it means you can wear for masjid, pergi surau, majlis-majlis agama. So it's more proper. Okey, itu kita cakap tentang jubah Fatin. Ini kita nak kongsikan juga tentang telekung. Dan saya kira telekung ni ada setengah orang dia tukar setahun sekali. Ada orang memang suka beli telekung. Maksudnya 2 bulan sekali memang akan beli, sama ada untuk diri sendiri ataupun hadiahkan kepada orang lain. Sebab saya kira penting juga kita tukar baju hari-hari, telekung pun kena tukar selalu juga. Jadi mungkin kita nak kongsikan ini bersama dengan Puan Aranep. Puan, Ya, saya. kalau kita cakap tentang telekung ni, ada banyak jenis fabric kan. Tapi sebenarnya, fabric apakah sebenarnya yang sesuai diguna pakai, yang selesa, yang kurang berpeluh, yang lebih mudahlah setiap kali kita nak solat tu kan, yang memberi keselesaan sebenarnya? Okey, fabric tu memang satu elemen yang penting untuk pakaian lah. Dari segi pakaian untuk jubah ke, telekung kan. Jadi fabric yang sesuai untuk telekung kebiasaannya cotton ataupun polyester crepe lah. Di mana kain dia sesuai dengan cuaca Malaysia. Pakai lama-lama pun kuranglah kita nampak berpeluh. Itu antara fabric yang jadi permintaan ramai lah untuk rakyat Malaysia. Okey, tapi kalau bercakap mengenai telekung ni, sekarang ni dah trend. Kalau mak warna itu, sekian anak dia nak matchy-matchy. Untuk anak sendiri ada ke saiz di telekung Alina ni? Coming soon memang kita akan ada collection untuk anak sekali, sebab kita punya target market memang untuk orang muda. Jadi dia untuk sesuai untuk wanita moden. So kita Alina sebenarnya banyak pemilihan warna dari segi orang ramai lebih suka telekung yang berwarna untuk zaman sekarang. Kalau dulu kita nampak di pasaran ada hitam atau putih kan? Betul. Olive kan? Tapi sekarang kita punya orang kata kelebihannya kita ada lebih kurang banyak warna. So kita ada segmen contoh pilihan warna dalam market Alina sini, dalam collection Alina ada lebih 60 warna sekali. So orang seronok nak memilih telekung dengan pilihan hati masing-masing. Saya setuju. Lagi-lagi didatangkan dengan beg lah kita kadang-kadang kan. Kita nak solat kan, kita nak semangat kan. So kita kena pilih warna yang kegemaran kita. Okey. Jadi kalau kita nak beri hadiah pun, kita akan beri hadiah kepada orang yang dia suka warna apa. So orang tu seronok terima warna yang dia suka. Betul. Lagi-lagi didatangkan dengan beg, dengan kotak dan sebagainya. Kalau Ya, kita lihat betul. sekarang hari ini, kalau dulu telekung ni kita memang tengok nilai estetiknya, maksudnya straightforward. Maksudnya hanya ada rendah yang kecil-kecil tu kan. Tapi hari ini kalau kita lihat, kita sebagai pengguna juga boleh memilih apa saja jenis telekung yang kita inginkan menerusi warna, fabriknya dan rekaan. Contohnya, kadang-kadang ada orang yang suka yang lebih elemen lebih glamour sikit, mungkin boleh dipilih renda-renda yang lebih besar. Kalau orang yang suka simple ataupun ringkas, boleh dipilih renda-renda yang kecil. Dari segi orang kata penambahbaikan, hiasan yang diletakkan di telekung ini, bagaimana pula ia diambil kira supaya memberi keselesaan juga kita nak Si pemakai tu. nak pergi beribadah dan sebagainya kan? Pemilihan renda tu bagi saya orang Malaysia ni suka renda yang simple tapi dia nampak menyelah dan nampak eksklusif. So dia pemilihan lace ni pun adalah menampakkan telekung tu lebih menyelah. Bila pakai tu kita rasa seronok tau. Kita nampak bila kita solat kita duduk kan. Kita nampak renda dia tu penting untuk telekung. Sebab kita nampak benda menaikkan seri telekung tu dah lah warna cantik.
dia punya sulam dia cantik, lace dia cantik, menyebabkan telekung tu lebih menyelah, lebih cantik. Macam telekung sekarang ni cantik sangat yang kita tengok di kaca TV. Ini juga sesuai untuk dijadikan hantaran. Tapi apa salahnya kan kalau kita nak pergi beribadah, kita pergi ke masjid ke berjemaah dengan suami. Dulu orang yang nak beli telekung ni orang tua tau. Sekarang ni bila kita buat elemen-elemen begitu, orang muda, wanita moden lebih berminat nak beli telekung baru. Okey. Macam demand orang tua yang akan beli baru. Sekarang orang muda pun seronok nak beli baru juga. Okey, kita nak sambung lagi nanti. Kejap lagi kita cerita lagi pasal telekung ni. Tapi mungkin kita nak teruskan kepada Puan Liza sendiri, Fatin. Dan kalau kita tahu kan, model seperti yang warna putih dan sebagainya. Tapi kalau melihat kepada permintaan sekarang ini kan, bagaimana agaknya? Yang mana lebih macam telekung tadi, mungkin yang moden, yang orang kata yang simple tu dah kurang mendapat permintaan. Tapi untuk jubah sekali macam mana? Jubah ni sekarang ni banyak permintaan. Permintaan dia macam one of our jubah yang memang permintaan tinggi ialah our Senorita, which is pleated. Sebab dia senang nak dipakai, nak bawa pergi mana-mana, sesuai untuk semua majlis. And then especially ada renda. Macam I cakap, orang Malaysia sekarang ni memang suka renda. So terpulang ada renda dia yang suka macam renda yang sikit, ada yang suka yang with a lot of work. Macam kalau yang model pakai sekarang ini, itu jenisnya bagaimana rendah yang itu? Ini rendah yang simple. Okey. Kita memang tak bagi batu-batu sebab yang ini memang kita khusus buat untuk bulan Ramadan. Okey. So memang boleh pakai untuk bulan Ramadan, pergi tarawih, pergi masjid. It looks elegant yet simple. Okey, Puan Liza mungkin boleh kongsikan dari segi potongan. Kalau kita lihat sekarang ni, jubah yang sedang digayakan oleh moden ni, kalau potongan baju ni ada macam-macam jenis. Yang ini mungkin kita tengok lebih kepada straight cut. Betul. Ada yang princess cut. Ada yang macam-macam lagi kan. Mungkin Puan Liza boleh kongsikan advantage having yang model pakai sekarang ni memang dia potongan straight cut, potongan kegemaran rakyat Malaysia, selesa. Dan kami bawa juga potongan A-cut. A-cut it's the one lah macam dress type. So A-cut dia punya advantage ialah dia boleh orang yang berisi badan besar dia nampak kurus. Itu saya suka. Okey. Itu yang orang-orang macam sekarang ni semua suka A-cut lagi. Kalau yang straight cut ni, kalau orang berisi kan, kalau badan dia berisi, so dia kena buat besar. Yang A-cut tu tak, sebab dia memang dah besar sikit. Dia memang flowy kat bahagian bawah. So bila kita pakai, bila kita kenakan, dia tak nampak besar. You nampak lagi cantik. Dia memberi ilusi ramping lah. Betul. Okey. Banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan Puan Liza dan juga Puan Ronep sebentar lagi. Tapi sebelum tu, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau sekarang ni, pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Betul. Jadi, inisiatif ini juga dilakukan dengan menggabungkan pelitup muka dan juga nikap yang dijadikan satu sesuai dipakai bersama dengan jubah ataupun apa sahaja jenis busana. Kita saksikan. Setelah lebih 30 tahun menceburi bidang penyiaran, bekas personaliti TV3 Nur Farahin Jamsari kini memulakan langkah baharu dalam bidang perniagaan dengan menghasilkan pelitup muka jenamanya sendiri. Alhamdulillah, hari ini kami berempat. Saya, Mazlin Nordin, Maisha Malik dan juga Fadila Abdullah. Kita mulakan kita punya idea, tercetusnya, zahirnya idea untuk menghasilkan produk Masnik ni. Kami pun berempat bertukar pandangan untuk menghasilkan sesuatu produk untuk semua. Selain pelitup muka, satu inovasi diberi nama Masnik turut diperkenalkan sebagai satu percubaan untuk mereka yang ingin memakai nikap tetapi pada masa yang sama memakai pelitup muka. Rekaan pelitup muka yang unik ini sesuai digayakan dengan pelbagai jenis busana muslimah seperti jubah dan boleh juga dipakai bersama telekung. Wow, luar
biasa. Tahniah Syabas. dan rakan-rakan. Okey, dan itu berkenaan dengan nikab lah. Kita nak berbalik kepada jubah juga lagi sekali kan. Kalau tadi kita dah tahu, kita dah kongsikan mengenai seluruhnya warna putih. Tapi ada lagi satu rekaan yang mungkin nak dikongsikan dari Liza sendiri. Itu sebentar lagi kan? Okey. Sebelum tu kita nak pergi kepada Puan Aronib dahulu. Yang mana Puan Aronib mungkin boleh kongsikan lah. Kadang-kadang kita ni pakai jubah, hari-hari tukar baju jubah baru. Pakai tudung, hari-hari tukar tudung baru. Tapi kadang-kadang telekung ni orang rasa macam tak perlulah tukar, sebulan baru nak tukar. Dia baru nak cuci, nak tukar yang baru, nak tunggu lusuh baru nak tukar. Mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita kan, dalam masa yang sama kita nak beribadah, kita kena jaga kebersihan. Mungkin sebenarnya kita perlu tukar telekung kita tu dicuci dan sebagainya tu sekerap bila? Kalau saya mungkin 3 hari sekali perlu cuci dan bersihkan lah. Jadi kalau kita ada pilih warna-warna lain, mana kita nak cuci, kita rasa tak berat lah. So kita rasa seronok. Lepas ni kita tukar apa. So sebab tu sekarang ada banyak pilihan warna. Sama juga macam baju. Kita rasa bosan warna yang sama kan. Kita kena pilih warna-warna lain-lain supaya kita semangat nak tukar telekung tu. Okey, kalau 3 hari sekali lah. Okey, tapi kalau bercakap mengenai cuci ni, ada material-material tertentu yang tak boleh nak cuci, nak masuk dalam mesin dan sebagainya. Bagaimana agaknya yang boleh tips lah sikit untuk mereka dapat mencuci dengan baik, tak rosak lah telekung tu lepas tu? Tips untuk telekung elok, di mana kalau tak nak masuk mesin, kita ambil telekung kita, ambil softener ataupun sabun, cuci mana yang ada kotoran saja dan rendam. Dan kita angkat, kita keringkan, sangkut saja. Itu pun sudah memadai dah. Kita jaga metal tu. Puan mungkin boleh kongsikan juga kepada para penonton kita kan. Kadang-kadang kalau kita beli baju, kita nak tengok baju tu ikut saiz badan kita, S, M, L dan sebagainya. Kalau kita beli jubah, kadang-kadang kita boleh curi-curi saiz sebab nak nampak slim sikit, kita beli yang kecil sikit. Kita nak nampak selesa, kita beli yang besar dan sebagainya. Tapi telekung ni kadang-kadang kita punya ukur lilit muka tu penting sebab kadang-kadang kita beli saiz ikut saiz badan kita tapi dekat muka tu ketat, kecil dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak pilih telekung yang sememangnya sesuai dengan saiz badan kita? So betul, memang telekung faktor utama adalah bahagian muka. So kebanyakan dalam pasaran sekarang pun dah ada keluaran yang memang banyak sesuai dengan jenis banyak muka. Jadi pilihan penting adalah kita cek dia punya getah kat bahagian muka tu, adakah dia memberi boleh jadi stretch kan. So dia boleh muat kita tembam ke, kita kuka, maknanya dia bukan muat dekat kita punya muka. Faktor penting adalah getah di muka. Okey. Baik, kita getah penjagaan pun penting juga. Okey. Baik, kita berbalik kepada Puan Liza semula berkenaan dengan rekaan kedua. Kalau kita tengok model pun dah bersedia di sana, apa agaknya selain daripada material pleated tu, renda yang digunakan dan juga warna dan juga material boleh kongsikan? Okey, material yang kebanyakan jubah yang kita gunakan ialah Nida. So yang jubah ni pun memang kita pakai Nida. So Nida is very comfortable nak pakai untuk jubah. And then of course warna tu dah warna pastel, warna kegemaran semua rakyat Malaysia sekarang ni. And then the best part about this jubah ialah pleated. So sekarang ni kalau dah pleated, kita tak payah nak gosok. So dia boleh just sarung. That's the advantage of having pleated sekarang ni. Memang boleh sarung then ready to go. Okey, Puan Liza nak tanya juga. Saya kira ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan penonton-penonton lah. Kalau kita beli jubah, adakah dia didatangkan sekali dengan selendang ataupun tudungnya ke? Ataupun kita nak kena sesuai padankan tudung yang lain, khimar yang lain ataupun bagaimana? Semua jubah yang ada sekarang ni memang kita bawa dengan shawl, which is selendang. So tak ada masalah nak pilih matching colour. Tapi jubah juga boleh dipakai dengan khimar. Kalau siapa yang tak suka pakai shawl, boleh je tukar dia punya cita rasa, boleh pakai dengan khimar. Or juga dengan bawal. Kalau siapa yang suka jenis pakai square tapi nak tutup dada, so memang boleh. It's all up to the
customer yang apa yang diorang suka. Okey, tapi kalau kita lihat kepada jubah sendiri kan, warna yang mungkin sesuai adalah warna yang plain lah kan. Kalau kita macam nak kenakan dengan kita punya tudung yang bunga-bunga, mungkin lebih sarat saya rasa. Tapi kalau berkenaan dengan jubah, kalau kita kata pleated ni tak payah digosok dan sebagainya, dari segi cucian kita nak kena hantar ada khususan ke ataupun boleh basuh sendiri ke? Okey, kalau pleated memang cuci senang. Kita just boleh hand wash. Machine wash boleh tapi tak boleh machine wash yang lama. Tak boleh masuk dalam dryer. Kalau masuk dalam dryer memang pleats dia akan hilang. I see. So penjagaan dia cuma you just normal wash. And then tak boleh guna streka yang zaman dulu. Streka yang sekarang ni kan streka dah kebanyakan Steam semua iron, steam. So as long as if it's steam iron and normal wash, memang okey. Itu tentang penjagaan. Tapi kita nak tahu lah dari segi pemakaian. Macam tadi kita tahu jubah yang sesuai nak kita pergi masjid berjemaah bersama kan. Tapi kalau kita lihat jubah yang sedang digayakan oleh model ini, adakah juga boleh sebenarnya kalau kita nak guna ataupun gayakan nak pergi berjemaah ke masjid ataupun nak bersama-sama nak buka puasa, ataupun adakah boleh sesuai digunakan untuk secara casual? Boleh. Jubah ini memang kita buat rekaan untuk semua occasion. So kalau untuk masjid, kalau rasa macam tak nak pakai colour yang bold, sebab kita ada bawa colour yang terang juga bagi budak-budak muda. So you boleh je choose something pastel like macam ni. You boleh je pergi masjid pakai. And then kalau rasanya nak sesuaikan jubah yang sama, kalau nak pergi kat function pun boleh. You accessorize, you boleh je pakai subang. You can wear belt. You can just accessorize the jubah to make it more trendy and glamour. Jubah ni actually boleh pakai untuk semua, day to wear pun boleh dah pakai dah. Boleh juga ada setengah-setengah jubah yang ada macam yang Puan Liza pakai ni, ada button, kita boleh pakai seluar di dalam kan? Jubah sebenarnya ada banyak design. Yang I cerita tadi jubah straight cut. Lepas tu kita ada A-cut, kita ada open cut. Yang I pakai hari ni open cut. So bila open cut, you boleh pakai seluar kat dalam, so bila nak jalan senang. Betul. So ada ramai juga suka open cut. Lepas tu kita ada jubah yang you ada inner kat dalam, siap dah ada inner, and then you just wear as a cardigan. Macam cardigan. Yes. So yang itu pun memang sesuai. And then memang boleh pakai day to day. You boleh pakai dengan Skechers shoes. So means jubah lah. Not necessary has to be very formal. It can be informal also. Boleh you can wear day to day. Betul. Saya kira ramai dah tu yang tertanya-tanya mana nak dapatkan ni. Puan Liza boleh kongsikan Instagram. Boleh, insyaAllah. Boleh dapatkan daripada our Abai Lubna, Instagram Abai Lubna, and juga daripada our website www.farfalamode.com.my. Okey, dan kita nak tanya juga kepada Puan Aurona ini, bagi penonton-penonton yang memang tercari-cari lah kan, maklumlah kita ni nak menjelang bulan Ramadan, nak tukar telekong, nak tengok pilihannya. Mungkin boleh dikongsikan. Okey, silakan. Kongsikan boleh dapatkan di media sosial Tekuk Alina ataupun di website juga www.alina.com.my. Baik, jangan lepaskan peluang. Berapa hari lagi kita nak puasa untuk kita buat persediaan menjelang Ramadan. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Puan Syahruban Muhammad dan juga Renat Saidi, kerana bersama dengan WHI Isra hari ini. Baik, itu saja untuk kita punya jubah dan juga telekong. Selepas ini kita akan berhibur dengan siapa artis tu, nanti kita nak berhenti rehat seketika.